Kisah Rasul-Rasul 27. Setelah diputuskan bahawa kami harus berlayar ke Italia, Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada Julius, pegawai tentera daripada regimen Roma yang disebut Regimen Kaisar. Kami menaiki kapal yang datang dari Adramitium, yang sudah siap untuk berlayar ke pelabuhan-pelabuhan di daerah Asia. Aristarchus, seorang Makedonia yang datang dari Tesalonika, juga bersama-sama kami. Keesokan harinya, kami tiba di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan baik. Dia membenarkan Paulus melawat sahabat-sahabatnya, supaya mereka dapat memberikan apa yang diperlukan oleh Paulus. Dari situ, kami meneruskan pelayaran. Kerana angin berlawanan dengan arah kapal, kami berlayar menyusul Pulau Siprus yang agak terlindung daripada angin. Kami menyeberangi lautan yang berhadapan dengan Kilikia dan Pamfilia, lalu tiba di Mira di negeri Likia. Di situ, pegawai tentera itu mendapatkan kapal yang datang dari Alexandria dan akan berlayar ke Italia. Oleh itu, dia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari, kami berlayar dengan lambat sekali, dan dengan susah payah, akhirnya kami tiba di kota Knidus. Kerana angin terlalu kuat, kami tidak dapat meneruskan pelayaran ke jurusan itu. Oleh itu, kami berlayar ke selatan Pulau Kreta melalui Tanjung Salmone supaya terlindung daripada angin. Dengan susah payah, kami berlayar menyusur pantai pulau itu. Dan akhirnya, kami tiba di suatu tempat bernama Pelabuhan Indah, tidak berapa jauh dari kota Lasea. Pada waktu itu, hari pengampunan dosa orang Yahudi sudah lalu. Kami tinggal lama di situ, sehingga bukan masanya lagi untuk berlayar dengan aman. Oleh itu, Paulus menasihatkan mereka begini. Saudara-saudara, menurut pendapat saya, mulai sekarang perjalanan kita sangat berbahaya. Bukan sahaja muatan dan kapal kita akan mengalami kerosakan besar, bahkan nyawa pun akan hilang. Tetapi, pegawai tentera itu lebih percaya kepada kapten kapal dan pemilik kapal daripada kata-kata Paulus. Pelabuhan di situ memang tidak baik bagi kapal untuk tinggal pada musim sejuk. Oleh itu, kebanyakan anak kapal ingin berlayar dan meninggalkan pelabuhan itu, serta berharap dapat sampai ke Phoenix. Lalu, tinggal di situ sepanjang musim sejuk. Phoenix itu pelabuhan di Kreta yang menghadap barat daya dan barat laut. Pada waktu itu, angin selatan mula bertiup dengan lembut, dan anak kapal menyangka mereka boleh berlayar lagi. Oleh itu, mereka membongkar sauh lalu berlayar menyusur pantai Pulau Kreta. Tetapi, tidak lama kemudian, angin yang sangat kuat, yang disebut angin timur laut, membadai dari darat dan memukul kapal kami. Kerana kapal tidak dapat berlayar melawan angin, kami membiarkan kapal mengikut angin. Kami terlindung sedikit apabila kami melalui sebelah selatan Pulau Kauda yang kecil. Di situ, dengan susah payah, kami berjaya menyelamatkan sekoci kapal. Setelah mereka menaikkan sekoci itu ke kapal, mereka memperkuat kapal dengan menggunakan tali yang diikatkan melingkari kapal itu. Kerana mereka takut terdampar di tepi Pasing Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal mengikut angin. Angin terus-menerus membadai, sehingga keesokan harinya, muatan kapal mula dibuang ke dalam laut. Hari berikutnya, anak kapal juga membuang sebahagian daripada alat-alat kapal. Berhari-hari kami tidak dapat melihat matahari dan bintang, dan angin pun terus-menerus membadai. Akhirnya, lenyaplah segala harapan kami untuk selamat. Setelah beberapa lama, mereka tidak makan. Paulus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Saudara-saudara sepatutnya menurut nasihat saya dan tidak berlayar dari Kreta.
maka kita tidak akan mengalami kerosakan dan kerugian ini. Tetapi sekarang, janganlah khawatir, kerana tidak seorang pun akan mati. Hanya kapal ini tidak dapat diselamatkan. Saya berkata demikian kerana semalam Allah yang memiliki saya dan yang saya sembah menyuruh malaikatnya datang kepada saya. Malaikat itu berkata, "Janganlah takut, Paulus. Engkau akan menghadap Kaisar. Oleh sebab kebaikan hati Allah kepadamu, semua orang yang berlayar denganmu akan selamat. Oleh itu, tabahkanlah hati saudara-saudara. Saya percaya kepada Allah bahawa segala-galanya akan berlaku seperti yang dikatakannya kepada saya. Tetapi kita akan terdampar di pantai suatu pulau." Pada malam yang ke-14, kami terapung-apung di Laut Tengah. Kira-kira tengah malam, anak kapal mengagak kapal sedang mendekati darat. Oleh itu, mereka melempar batu duga untuk mengukur dalamnya laut. Ternyata, tempat itu sedalam kira-kira 40 meter. Tidak lama kemudian, mereka mengukur lagi dan mendapati laut di tempat itu sedalam 30 meter. Mereka takut kapal akan terkandas pada batu karang. Oleh itu, mereka menurunkan 4 buah sauh dari buritan kapal, lalu berdoa agar fajar segera menyingsing. Anak kapal cuba melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci ke laut, lalu berpura-pura hendak menurunkan sauh dari bahagian depan kapal. Tetapi Paulus berkata kepada pegawai tentera dan askar-askar di kapal itu, "Jika anak kapal tidak tinggal di kapal, saudara semua tidak boleh selamat." Oleh itu, askar-askar mengerat tali yang mengikat sekoci, lalu membiarkan sekoci itu hanyut. Sebelum fajar menyingsing, Paulus memohon supaya mereka semua makan. Paulus berkata, "Sudah 14 hari saudara-saudara menunggu-nunggu dalam keadaan tegang dan selama itu tidak makan apa-apa. Oleh itu saya menggesa saudara-saudara supaya makan. Saudara semua memerlukan tenaga untuk menyelamatkan diri. Saudara semua akan selamat dan tidak cedera." Setelah itu, Paulus mengambil roti, lalu mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka semua. Kemudian, Paulus membahagi roti itu dan mula makan. Semangat mereka pulih, lalu mereka pun makan. Bilangan orang di kapal itu 276 orang. Setelah semua orang makan dengan secukupnya, mereka membuang muatan gandum ke laut, supaya kapal menjadi ringan. Apabila hari sudah siang, anak kapal melihat pantai, tetapi mereka tidak mengenal teluk itu. Jika dapat, mereka bercadang hendak mendarat di situ. Oleh itu, mereka memotong tali sauh dan membiarkan semua sauh tenggelam di laut. Mereka juga membuka tali yang mengikat kemudi. Kemudian, mereka menaikkan layar di haluan kapal supaya angin meniup kapal itu ke hadapan dan menuju ke pantai. Tetapi, kapal itu melanggar tebing pasir. Bahagian depan kapal itu terkandas, lalu tidak dapat bergerak. Sedangkan, bahagian belakang kapal hancur dipukul ombak yang kuat. Askar-askar di kapal bercadang membunuh semua orang tahanan, supaya orang tahanan tidak dapat berenang ke darat lalu melarikan diri. Tetapi, pegawai tentera itu mahu menyelamatkan Paulus. Maka, dia melarang mereka melakukan hal itu. Sebaliknya, dia memerintahkan semua orang yang dapat berenang supaya terjun terlebih dahulu dan berenang ke pantai. Yang lain menyusul dengan bergayut pada papan atau pecahan kapal itu. Dengan cara demikian, kami semua selamat sampai ke darat.